Muslimin, Muslimat, insyaAllah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Jagalah Allah, Allah Menjagamu. Dan kita sambung bacaan di dalam kitab Lama muka surat 11 pada perenggan ketika Ibnu Abi Hatim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi hadana lihadzal Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Amma ba'd. Terima kasih pada pimpinan majlis Puan Hajah Salwa, seterusnya kepada seluruh jawatan kuasa kerja muslimat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama dipertemukan sekali lagi pada pagi ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat, keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin, Muslimat, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Jagalah Allah, Allah Menjagamu. Dan kita sambung bacaan di dalam kitab Lama muka surat 11 pada perenggan ketika Ibnu Abi Hatim. 16. Ada lagi? Dua muka surat je, 11 dan 16. Masih lagi di bawah tajuk besar Cinta yang Agung. Dan kita masih lagi dalam tajuk kecil Faktor Meraih Cinta Allah. Yang pertama adalah melalui Al-Quran. Baik, kita sambung pada perenggan yang berkenaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Ibnu Abi Hatim radhiyallahu anhu menafsirkan surah Al-Ghashiyah, ia mengatakan bahawa pada suatu malam, yakni di tengah malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melalui rumah seorang perempuan yang sedang membaca Al-Quran. Iaitu pada ayat pertama, Hal ataka hadithul ghashiyah.
Yang bermaksud, sudah tibakah kepadamu khabar tentang hari pembalasan? Maka Rasulullah SAW menyandarkan kepalanya di pintu rumah tersebut. Sementara si perempuan tersebut terus mengulangi ayat tadi dan dia sama sekali tidak mengetahui bahawa Rasulullah SAW mendengar bacaannya. Dan dia terus mengulang firman Allah, hal ataka hadithul ghashiyah. Sehingga akhirnya wanita itu menangis. Rasulullah SAW juga menangis dan baginda bersabda, ya, sudah tiba, ya, sudah tiba. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pagi ini kita sambung lagi kisah-kisah yang menarik yang terjadi kepada baginda Rasul SAW juga kepada para sahabat-sahabat baginda yang lain. Antara rutin yang biasa Nabi buat, saya pernah cerita sebelum ni, Rasulullah ni dia meluangkan masa dengan sahabat. Paling lama kata sahabat adalah selepas subuh. Paling singkat masa Nabi sembang dengan sahabat adalah selepas Isyak. Itu dua waktu yang biasa Rasulullah luangkan untuk sahabat dia. Biasa yang lama kata Abi Bakrin lepas subuh. Sehingga kadang-kadang kata Abi Bakrin lepas subuh Nabi kuliah ataupun Nabi menceritakan mimpi atau Nabi menafsirkan mimpi para sahabatnya yang lain. Abi Bakrin kata kadang-kadang sehingga naik matahari. Kami dah rasa panas terik baru habis. Kira lama lah. Maknanya daripada lepas subuh tu sampai terbit matahari. Tapi waktu paling singkat selalunya Nabi sembang lepas Isyak. Itu sekejap je. Sembang 5 minit macam tu, Nabi pun balik. Dan balik Nabi tu bukan balik tidur macam tu je. Biasanya Nabi akan keluar semula. Kita lepas Isyak balik, tukar baju, lepak mamak. Lepas Isyak. Sekali-sekala. Jadi Nabi dia balik, lepaslah Nabi makan ke apa sikit lah, malam tu Nabi akan keluar balik. Dan biasanya Nabi keluar sama ada Nabi akan pergi di perkuburan Baqi'. Nabi pergi malam-malam kat kubur tu, Nabi bercakap dengan ahli kubur, Nabi bercakap dengan Allah. Macam bercakap lah seorang-seorang dekat situ kan. Mengingatkan kematian. Ataupun Nabi akan pusing cari rumah sahabat yang baca Quran. Malam-malam Nabi keluar, lepas-lepas Isyak balik, lepas tu Nabi keluar balik, tengok mana rumah yang ada bunyi Quran, Nabi duduk tepi tu, Nabi dengar sampai habis. Jadi pagi ni cerita dia seorang ibu, seorang muslimat yang baca ayat pertama surah Al-Ghashiyah. Yang maksudnya di situ Allah kata sudah sampaikah khabar tentang hari pembalasan. Maknanya ayat ni Allah nak ingatkan kita di sana nanti ada hari pembalasan. Adanya hari perhimpunan, adanya hari perhitungan, adanya hari perbicaraan. Lalu muslimat ni baca berulang-ulang. Dia tak lepas ayat kedua. Dia tak lepas ayat kedua. Sebab apa? Dia menghayati ayat pertama ni sampai akhirnya terdiam dan dia menangis. Yang Nabi menyandar dekat pintu rumah muslimat ni diam-diam. Nabi pun sama. Akhirnya Nabi menangis dan juga Nabi berkata dalam diri dia, ya, saat itu sudah tiba. Maknanya pertama, perkhabaran
tentang hari pembalasan itu sangat benar. Dan yang kedua, kedatangan hari pembalasan itu sangat-sangat dekat. Jadi apa yang kita boleh belajar satu perkara di sini, begitulah kehebatan hati Nabi dan para sahabat dan sahabiah yang bila baca Quran, mereka akan terkesan. Mereka ada rasa. Jadi benda ni yang kita nak kena cari dalam hidup kita. Saya sebut, ustaz lain, asatizah lain pun sebut benda yang sama. Kita orang-orang Melayu baca Quran memang sedap. Betul Memang sedap. Orang Malaysia, orang Indonesia, Singapura, Brunei, orang Melayu lah. Kan? Kalau tidak, tajuhan lah baru ni. Kan? Tilawah Qori nombor 1 Malaysia. Qori'ah nombor 2 Malaysia. Hafazan nombor 2, Muslimat nombor 2. Muslimin, hafazan tak ada nombor. No. Terkeluar pada top 3 tu. Tapi ada nombor-nombor lain tak. Tapi nak cerita hebatlah tu. Sampai Johan. Tilawah antarabangsa tau. Bukan Malaysia indoor punya. Outdoor punya. Antarabangsa. International. Kan? Marilah orang Oman dengan pedang-pedang pun balik dengan pedang macam tu je. Kalah. Orang Arab baca pun tak jadi apa. Kita baca memang sedap. Kan? Juri tengok pun semua golek-golek kepala je. Sedap tak? Tapi itulah. Kadang-kadang tak faham tu masalah dia. Kan? Sedap tu dah bagus dah. Tu saya kata kita upgrade satu step lagi. Baca macam ni lah. Baca satu ayat je. Tengok, oh ni ayat ni cerita maksud dia gini. Cukup lah tu. Dah, besok tengok ayat kedua pula. Ataupun sehari 2-3 ayat ke. Tengok kemampuan. Yang penting ada penambahbaikan terhadap pemahaman kita tentang Quran. Sebab kita dengan Quran tak boleh terpisah jauh. Jangan direnggang-renggangkan. Jangan ditinggal-tinggalkan. Dia bukan macam isteri. Macam itulah saya nak sebut. Sayang isteri tinggal-tinggalkan. Dia bukan macam tu. Quran dia tak boleh buat macam tu. Kan? Quran ni kena sentiasa dekat. Terutamanya subuh lah. Lepas-lepas subuh kan. Ataupun sebelum subuh. Kalau bangkit awal kita bacalah. Atau selepas subuh. Sebab itu antara waktu yang terbaik kita baca Quran. Dan itulah juga yang sebenarnya dalam rutin kita 24 jam, itulah antara masa yang kita agak free sikit berbanding waktu lain. Waktu lain tu dia banyaklah kesibukan dia selepas tu. Kan? Nak breakfast, siapkan breakfast lah, nak basuh baju lah, ngantar anak sekolah lah. Pukul 11 lebih lepas kuliah kan Giant. Dia banyak aktiviti. Dia banyak dia punya kona-kona dia. Jadi lepas subuh tu saya rasa itu waktu yang terbaik lah. Jadi tugas kita baca dan cuba fahamkan apa kefahaman ayat-ayat tadi. Baik, sambung bacaan. Dan para sahabat radhiyallahu anhum mengambil kesan dan interaksi mereka dengan Al-Quran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka melihat baginda sallallahu alaihi wasallam sedang berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran dan seolah-olah baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri melihatnya secara langsung. Jadi sahabat pun bila Nabi cerita, Nabi menghayati ayat tu macam Nabi tengoklah kalau ayat tadi tu seolah-olah macam Nabi nampak dah hari pembalasan tu. Seolah-olah. Sampai Nabi pun tak terkata apa, Nabi diam, Nabi menangis. Sebab benda tu dia sampai dalam hati Nabi. Jadi sebab itu tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, hati kita ni kena hidup. Kena segar bugar, kena fresh, kena elok lah hati ni biar ada rasa.
Nak bagi hidup hati, ulama dah ajar, Nabi pernah bersabda, alaikum bil majalisatil ulama fastima'i kalamil hukama. Nabi kata, kamu kena sentiasa duduk, hadir bersama dalam majlis ilmu. Kena duduk hadir sekali dalam majlis ilmu. Tujuan dia dengar nasihat yang baik. Sebab dalam majlis ilmu, macam kita duduk sekarang ni, ini adalah waktu yang sangat terbaik Allah hidupkan hati kita. Sebab majlis ilmu ni antara majlis di atas dunia, muka bumi ni yang Allah suka lah. Sebab kita menceritakan ayat-ayat Quran, hadis Nabi, hukum hakam, halal haram, ilmu-ilmu agama. Jadi benda ni Allah para malaikat sangat suka. Malahan kita pun dapat banyak kelebihan fadilat yang kita pun tak sedar benda tu berlaku setiap hari. Contoh macam Nabi kata, orang yang mengaji ilmu bukan malaikat naungi saja. Kan? Naungi sayapnya sampai ke langit ke-7. Tetapi Nabi kata, ikan di laut, semut dalam lubang mendoakan kita. Tapi kita tak sedar benda ni. Nampak semut lepas kuliah kita pijak gitu je. No? Padahal kawan tu baru je doakan kita. Kan? Itu teruknya perangai kita ni. Tak sengaja lah. Pasal halui semut tu tak nampak. Jadi nak ceritanya apa? Sahabat dengan Rasul, dia tengok Rasul. Itulah cara sahabat belajar Quran. Menjiwai dia panggil lah. Menjiwai Quran. Baik, kemudian dia sebut dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Bidayah maksud dia permulaan. Nihayah maknanya pengakhiran. Itu nama kitab lah. Imam Ibn Kathir punya. Baik, dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Imam Ibn Kathir menyebut tentang biografi Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bahawa beliau pernah sakit kerana beberapa ayat Al-Quran. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhu menjenguknya. Jujurlah kita ni. Saya sendirilah rasa tak pernah sakit sebab ayat Quran. Maksud dia kita baca Quran ni tiba-tiba kita demam baca ayat kiamat. Saya tak pernah lagi. Saya rasa ibu-ibu pun jangan buat muka warak sangat. Lebih kurang sama je. Kan? Kita ni lebih-lebih kurang sama je. Iman kita lebih-lebih kurang sama je. Tapi bayang sahabat Nabi, Sayyidina Umar ni. Sayyidina Umar ni digelar kibarus sahabah. Sahabat yang besar-besar lah. Sahabat kanan. Sahabat yang hebat. Khulafa ar-Rashidin. Dia pernah beberapa kali sakit. Termasuk pitam atau pengsan. Bila membaca beberapa potong ayat Quran. Itu saya kata level sahabat ni jangan main. Apa ayat yang menjadi punca Sayyidina Umar sakit tu antaranya lah. Sampaikan sahabat pergi jenguk ziarah dia kan. Di dalam riwayat dikatakan bahawa ayat yang dimaksudkan itu adalah firman Allah surah As-Saffat 24, 25 dan 26. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Waqifuhum innahum mas'ulun. Ma lakum la tanasarun. Bal humul yawma mustaslimun. Memang padan lah Sayyidina Umar sakit sebab ayat ni. Kalau kita tengok maksud dia, Allah kata waqifuhum. Waqifu makna blok, tahan. Blok tu, itu waqif dipanggil. Kalau Arab tulis waqif makna berhenti lah. So kena tahan macam tu. Stop. Dan tahanlah mereka di tempat perhentian. Kerana sesungguhnya mereka akan ditanya. Akan disoal.
kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerahkan diri. Kenapa kamu tidak tolong-menolong? Maksud dia, di mahsyar besok, tak ada siapa pun boleh tolong siapa. Seolah-olah macam Allah nak sindir manusia hak jahat ni lah. Bila dah kena tahan, nak dibicara, macam Allah kata, okey, sekarang siapa nak tolong kau? Macam itulah. Kan? Malakum la tanasarun. La tanasarun. Tak ada siapa yang boleh tolong. Dan Allah kata di hujung ayat, bahkan mereka nanti semuanya mustaslimun, makna menyerahkan diri kepada Allah. Tak boleh buat apa dah. Tak daya apa dah. Tak ada daya, tak ada apa pun yang manusia nak boleh tolong orang lain besok, tak tertolong. Sebab yang nak menolong pun tak tahu apa cerita besok. Ibarat gitu kan. Kita yang nak tolong orang lain besok, kita pun tak tahu macam mana kita. Habuan kita macam mana. Allahu Akbar. Sebab itu Sayyidina Umar baca ayat ni, demam dia, pengsan dia. Dia jadi tak ketahuan. Kan? Terus sakit. Sebab dia menjiwai macam mana situasi di akhirat tu nanti. Baru nak bergerak, kena tahan, roadblock. Akan disoal siasat. Mana nak lari dah? Dunia boleh kona, boleh lari, boleh menyorok, boleh macam-macam. Tapi akhirat besok habis. Kan? Sebab itu bila kita baca cerita Sayyidina Umar ni, dia memang manusia yang luar biasa. Luar biasanya bila? Luar biasa dia masa dia jahiliyah dan luar biasa masa dia Islam. Itu hebat Sayyidina Umar. Dia hebat zaman dia jahiliyah. Cara jahiliyah dia lah. Kan? Orang semua respect dengan dia. Orang semua takut dengan dia. Dan bayangkan tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, Sayyidina Umar adalah manusia pada zaman jahiliyah dia. Manusia yang paling benci, paling meluat kepada Nabi SAW. Bayangkan sampai meluatnya Sayyidina Umar pada Nabi ni. Jangan kata tengok muka Nabi. Memang dia meludah je. Dengar orang sebut nama Nabi pun dia menggeletar naik darah. Bayang dia punya meluat tu macam mana. Dia punya tahap kebencian pada Rasul. Sampai teruk macam tu. Tapi bila Allah bagi hidayah, tengok apa jadi pada dia. Hari ni jasad dia sebelah jasad Rasul, ibu-ibu sekalian. Hari dia Rasulullah wafat, apa jadi pada Sayyidina Umar? Semua kita baca riwayat yang sahih. Sayyidina Umar mengamuk di bumi Madinah. Pagi Isnin, 12 Rabiul Awal, Rasulullah wafat. Umar antara sahabat awal yang dapat berita tu. Dan dia antara orang awal yang pergi ziarah jasad Nabi yang mulia. Dan bila Umar masuk, Umar tengok, Umar pegang Nabi, Umar keluar. Umar kata, Rasulullah tak mati. Dia cuma pengsan. Macam mana pengsannya Nabi Musa di Bukit Tursina ketika bermunajat kepada Allah. Pasal apa Sayyidina Umar kata begitu? Sebab kasih, cinta, sayang dia pada baginda tidak ada tolok bandingnya. Umar tak tahu ke mati itu betul? Dia tahu. Dia baca ayat Quran. Umar juga salah seorang penghafaz Al-Quran. Dan dia dah tengok dah sahabat dia mati perang Badar. Sahabat dia mati perang Uhud. 70 orang syuhada Uhud. Umar tengok, dia uruskan jenazah. Tapi kenapa bila jadi pada Nabi, dia buat-buat tak nak mengaku yang Nabi itu mati? Pasal kasih dia pada Nabi sangat luar biasa.
Sampai dia keluar, dia kata Muhammad tak mati. Korang semua bertenang. Muhammad hanya pengsan macam mana pengsannya Nabi Musa di Bukit Tursina. Dan dalam riwayat yang sahih menyebut, lepas dia cakap tu, dia tarik pedang dia. Memang dia hunuskan pedang dia. Dia angkat pedang dia, dia kata apa? Dia kata, siapa yang cakap Muhammad mati, aku tetak leher dia. Itu Saidina Umar punya perangai. Dia punya rundingan dia, pedang. Dia tak ada PM tepi punya. Ustaz jumpa kedai kopi, Ustaz, kita sembang, PM tepi, tarak. Dia tak ada tarik roti canai, tak ada. Itu Abi Bakrin boleh, sembang tepi. Tapi Umar, sembang dia pedang. Dia tetak orang tu mati, baru tanya apa hal. No? Apa orang tu nak jawab, dah mampu. Kan? Jadi tuan-tuan, Abi Bakrin pula, pagi tu lewat sampai. Pasal apa lewat? Pagi tu Abi Bakrin dapat baby. Bini dia beranak. Newborn. Cakap putih sikit, hari Senin. Jadi tuan-tuan, itu yang aku tahu pun kan. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, pagi tu Abi Bakrin lewat pasal bini dia bersalin. Dah urus-urus semua, baru dia pergi. Dia dengar dah berita tu, dia pun pergi. Habis dia ziarah Nabi, dia cium peluk Nabi semua, menangis dia. Abi Bakrin keluar daripada rumah Nabi, dia cari seketul batu yang besar, dia panjat dan berdiri atas batu tu. Lalu apa dia buat? Dia berucap kan. Saidina Abi Bakrin berucap. Dia panggil semua dengan Omar-Omar yang tengah mengamuk tadi, dia panggil sini. Mari sini. Lalu dia mengeluarkan satu ucapan yang paling masyhur. Ucapan yang manusia kalau faham ucapan ni, memang jiwa dia habis punya. Memang habislah jiwa dia. Maksud habis ni, dia akan pasrah punya. Abi Bakrin kata, ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, wahai ahli Madinah sekalian. Abi Bakrin kata apa? Innahu may ya'budullah. Abi Bakrin kata, sesungguhnya siapa yang menyembah Muhammad, innahu man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Siapa yang sembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Tengok dia punya point dia tu. Dia tembak terus ya. Tak ada kona-kona dah. Siapa yang sembah Muhammad, percayalah, kata Abi Bakrin, sesungguhnya Muhammad telah mati. Dan waman kana ya'budullah, sesiapa yang menyembah Allah, kata Abi Bakrin, fa innallaha hayyul la yamut, sesungguhnya Allah itu Tuhan yang maha hidup, tidak mati-mati. Habis dia cakap tu, dia bacakan sepotong ayat Allah. Allah Ta'ala mengingatkan dalam ayat itu, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ, sesungguhnya Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Manusia juga seorang Rasul. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ, yang telah berlalu daripada Muhammad itu Rasul-Rasul yang sebelumnya yang telah wafat. Afa immata, adakah sekiranya kalau Muhammad itu telah mati, au kutilang qalabtum ala aqabikum, atau Muhammad itu terbunuh di medan perang, adakah kamu, kata Allah, akan memalingkan tumit kamu ke belakang? Memaling tumit ke belakang, kata ulama tafsir, maksudnya lepas je Nabi mati, Nabi wafat, manusia meninggalkan ajaran Nabi. Itu maksud tumit berpaling ke belakang. Wa may yanqaliba ala akibai,
Dan siapa yang memalingkan tumitnya ke belakang, fala yadurrallaha syai'a, nescaya dia tidak memudaratkan Allah walau sedikit habuk sekalipun. Wa sayajzillahu syakirin, nanti Allah bagi balasan orang yang bersyukur. Habis Abi Bakrin baca ayat Quran dan ucapan maut dia tadi itu, Saidina Umar jatuh tersungkur atas tanah menangis. Baru dia tersedar betul rupanya Muhammad telah wafat. Yang dia tak boleh itu tadi awal-awal mengamuk tu pasal apa? Pasal dia terlalu kasih pada Nabi. Dan kalau boleh Umar nak biar dia mati dulu, Nabi mati kemudian. Ibu-ibu bayang jiwa Saidina Umar daripada seorang pembenci Rasul yang memang sampai naik darah nak bunuh Nabi lah, yang dia nak dapat hidayah masa tu kan, sampai dia nak pergi bunuh Nabi, akhirnya dia dapat hidayah di rumah adik dia yang ketika itu Khabbab bin Al-Arad sedang baca Quran. Pusing-pusing pergi rumah Fatimah adik dia. Bila orang tanya dia, Umar kau mengamuk apa hal ni? Dia kata, hari ni aku tak peduli. Apa nak jadi, aku nak penggal leher Muhammad. Ni belum Islam lagi masa tu. Kan? Apa nak jadi, aku tak peduli. Aku nak penggal leher Muhammad. Aku nak bunuh dia. Itu kemuncak kemarahan dia lah. Lalu, yang dia berselisih dengan kawan tadi tu, kawan dia kata macam ni lah. Sebelum kau nak pergi serang Muhammad, kau nak bunuh, kau pergi rumah adik kau Fatimah. Umar ada adik perempuan nama Fatimah binti Al-Khattab. Pergi rumah Fatimah, adik engkau dah masuk agama Muhammad, pergi settle hak tu dulu. Umar pun tarik gear reverse, pergi rumah adik ni. Tak jadi pergi rumah Nabi lah. Kan? Dia dah menggelegak kat adik dia pula. Masuk-masuk, ketuk pintu, tanya siapa. Adik dia tanya siapa? Dia kata abang kau Umar. Khabbab tengah mengajar Quran, tuan-tuan. Lari menyorok belakang pintu. Punya takut baru dengar suara, tuan-tuan. Ibu-ibu sekalian. Saya tak tahulah macam mana dia panggil haibatnya Saidina Umar punya perwatakan. Sampaikan Khabbab yang tengah mengajar Quran lari menyorok masuk bilik. Kan? Punya takut. Dia buka je pintu, Fatimah buka, dia pang sekali. Pipi adik ni. Dia tak tanya banyak sebab dia dah dapat info kan. Dia pang aja sekali, ni anting-anting tanggal terus. Ibu-ibu bayang berapa kilometer sejam. Dia pang muka adik, dia tercabut anting-anting subang. Lepas tu, adik dia tengah pegang lembaran helaian-helaian kan masa tu. Tu yang dia Umar kutip balik, dia tengok adik dia dah macam tu, menangis, dia pun sedih kan. Dia kutip balik, adik dia kata, abang pergi mandi dulu. Sebelum abang nak pegang lebaran ni benda suci, abang pergi mandi dulu. Akhirnya dia mandi, dia pegang surah Toha. Beberapa ayat, Umar pun baca, dia orang Arab, dia faham lah. Akhirnya dia baca-baca tu, luruh jantung dia. Dia kata, ya Allah, mungkin inilah hidayah aku kot. Dia pun tanya adik dia, mana Muhammad? Adik dia tanya, abang nak buat apa? Kalau nak bunuh, saya tak beritahu. Tak, dia kata aku nak masuk Islam. Dengar-dengar, Khabbab nyorok buah katil keluar terus. Dengar-dengar kata nak masuk Islam, lega. Baru berani tunjuk muka. Tadi takut kena tempeleng sekali. Kan? Akhirnya, Khabbab yang pergi bawa. Jumpa Nabi dan dia masuk Islam. Lepas tu dia sayang ke Nabi ni, habis hayat lah. Orang Kedah kata habis meter, tuan-tuan. Kalau buat kereta tu habis meter. Kan? Habis meter lah tekan. Itu Saidina Umar. Dan kita pernah cerita, banyak ayat Quran turun kerana asbab dan mulut Saidina Umar. Antaranya ayat kita semayang dekat makam Ibrahim. Itu mulut Saidina Umar juga. Dia pusing, tawah dengan Nabi. Lepas tu dia tanya, ni apa wahai Rasulullah? Nabi kata, ni makam Ibrahim. Makam maksud dia tempat berdiri.
Kita makam mati terus. Kubur terus. Kan? Tu yang jenguk panjang leher macam zirapah. Pergi kat makam Ibrahim, mana kubur tak nampak pun, Ustaz. Tapak kaki je. Suruh mengaji Arab tak mau. Koma berdiri, makam tempat berdiri. Solat semayang, musolla tempat semayang. Tambah mim jadi tempat. La'iba bermain, mal'ab jadi tempat bermain. Dia macam tu bahasa Arab kan. Isim makan dipanggil. Jadi bila kita intai memang tak ada, tapak kaki je, bekas tapak kaki kan. Jadi Nabi jawab ini makam Ibrahim. Lalu Saidina Umar kata, kalau kita buat tempat solat pun best kat ni. Apa kata lepas tawaf kita semayang kat sini? Siapa punya idea? Saidina Umar, ibu-ibu sekalian. Lalu Nabi pun diam, tak jawab, tunggu wahyu. Turun ayat Quran. Wattakhizu mim maqami Ibrahim musalla. Allah kata, wahai Muhammad, ambillah, jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sembahyang kamu. Ibu-ibu boleh bayang tak berapa banyak pahala Saidina Umar? Tiap kali kita sembahyang sunat tawaf depan makam Ibrahim, pahala masuk akaun Saidina Umar. Sebab idea dia. Idea dia lah, betul lah. Kan, idea dia lah. Jadi itu satu ayat. Ayat pengharaman arak. Saidina Umar ke? Bila kan awal-awal arak boleh minum. Masa mula-mula kan. Apa tu, bila dah ada sahabat yang baca kuliah tak jumpa penghujung tu, lakum dinukum tak jumpa-jumpa. Kan? Dia duduk, la a'budu ma wala antum wala ana wala antum wala ana, lakum dinukum tak sampai-sampai. Pasal mabuk. Masa tu boleh minum arak. Akhirnya, bila dah jadi kes tu, Allah buat turun, la taqrabus solah wa antum sukara. Jangan kamu semayang dalam keadaan kamu mabuk. Masa tu hukum dah keluar, tak boleh minum arak beberapa jam sebelum solat. Sebelum tu boleh minum. Sebab Allah kata, arak ini ada manfaatnya. Dan ada mudarat. Tapi manfaat tu adalah sikit. Bolehlah masa tu. Lepas tu bila dah jadi kes, lakum dinukum tak jumpa tu, Allah buat turun ayat tadi. Jangan hampiri solat ketika mabuk. Lepas tu Umar dia tak puas hati, ibu sekalian. Dia kata, wahai Rasulullah, tak boleh jadi macam ni. Bila nak turun ayat mutlak ni, haram total terus, tak boleh minum. Walau solat tak solat ke apa, sebelum solat ke, jangan minum. Turun ayat, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Mulut Saidina Umar. Ayat himar, pakai jilbab ni, orang perempuan, Saidina Umar juga. Bila dia tengok orang perempuan Mekah, Madinah masa tu kan, Madinah lah terutama, dia tengok pakai pun lebih-lebih kurang kan. Mula ada hukum tu, pakai sikit-sikit, keluar jambul, udi packer semua tu kan, terkeluar. Jadi Umar jadi rimas, ibu-ibu. Allahu Akbar. Bayang dia punya tahap iman dia macam mana kan. Dia jadi tak selesa. Dia kata, wahai Rasulullah, ni apa hal orang perempuan macam ni? Tak selesa, tak seronok tengok. Tak boleh ke tutup elok-elok bagi settle semua? Turun ayat. Surah apa tu? An-Nur tu kan. Suruh tutup sampai ke dada apa semua tu. Saidina Umar juga. Allahu Akbar. Hebatnya manusia yang bernama Umar. Dan ada riwayat menceritakan bila mana Nabi SAW menerangkan kepada sahabat, tahu tak kamu, kata Nabi, di akhirat besok, manusia yang mula-mula, yang pertama sekali mengambil kitab dengan tangan kanannya adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Malu kita kat Saidina Umar. Nabi kata first manusia yang akan menyambut kitab dengan tangan kanan biyaminihi, Nabi kata Saidina Umar bin Al-Khattab. Lalu sahabat yang dengar macam confused kejap.
terblur sekejap. Sahabat kata, kalau kira-kira kami patut Abi Bakrin lah. Kan? Pasal dia pun orang hebat, orang kanan Nabi. Umar ni kira nombor 2, Abi Bakrin awal lagi Islam daripada Saidina Umar. Tiba-tiba bila sahabat tanya, takkan Umar kot, mesti Abi Bakrin dulu. Lalu dijawab oleh Nabi bila sahabat tanya, masa Umar ambil kitab jadi orang pertama, mana Abi Bakrin? Sahabat jadi confused sekejap tak? Lalu dijawab oleh Nabi SAW, di saat Saidina Umar menjadi manusia pertama yang mengambil kitab dengan tangan kanannya, ketika itu kata Nabi, aku dan Abi Bakrin sudah pun masuk syurga, tak sempat ambil kitab. Tu lagi power. Kitab tinggal gitu. Allahu Akbar. Ibu-ibu sekalian, kita doalah. Mudah-mudahan kita menjadi golongan kanan. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Takut tu kita dengar cerita macam ni lah. Dia menimbulkan satu semangat lah. Kehebatan Saidina Umar tu. Daripada orang yang jahat. Zaman jahiliah dia nak libas orang aja kerja kan. Dia memang benci betul dekat Nabi. Tiba-tiba bila Islam tu dia jadi ni. Banyak ayat Quran. Sehingga ulama' kata antara ramai sahabat Nabi yang paling banyak ayat Quran turun sebab Umar. Sebab Abi Bakrin tak banyak. Sahabat lain tak banyak. Tapi Umar punya penangan, tu dia. Kalau tidak, takkan Nabi bagi tahu. Kan? Kalau ada Nabi lagi lepas aku, Nabi tunjuk Saidina Umar. Inilah orang dia. Umar lah orangnya. Apasal Nabi tak tunjuk Abi Bakrin? Apasal tak tunjuk Umar? Pasal kehebatan iman, akidah. Sebab Umar ni, dia layak. Cuma kalau bahasa kita lah, kota tu dah tak ada. Itu bahasa kita. Kota Nabi dah habis. Sebab Nabi yang penghabis Rasulullah. Tapi Nabi kata, kalau ada ekstra. Kalau ada, ini, Umar lah orang yang layak jadi Nabi. Pasal apa? Pasal ulama' kata, akhlak dia akhlak Nabi. Perangai dia perangai Nabi. Ibadah dia ibadah Nabi. Watak dia watak Nabi. Cuma dia tak Nabi. Iman dia sangat hebat, ibu sekalian. Saya pernah cerita rasanya di sini. Satu hari, satu malam tu Nabi mimpi Saidina Umar. Besok, biasa lepas subuh kan saya cakap kan. Nabi akan cerita mimpi, tafsir mimpi lepas subuh. Pasal malam baru bangkit tidur kan. Subuh tu baru bangkit. So mimpi tu fresh lagi. Nabi pun tengok sahabat dia. Nabi tengok Umar tak ada. Nabi cerita. Tak bolehlah cerita sebab Umar ada. Nanti jadi lain pula isu dia. Nabi pun cerdik. Nabi tengok Umar tak ada. Baru Nabi cerita. Nabi kata, tahu tak malam tadi aku mimpi Saidina Umar. Sahabat tanya, kau mimpi apa wahai Rasulullah? Nabi kata, aku mimpi melihat Saidina Umar memakai jubah yang sangat labuh. Sampai cecah tanah ni. Bawah tu mat lah. Bawah buku lali, cecah tanah. Dia berjalan dengan jubah labuh. Sahabat tanya, apa maksudnya wahai Rasulullah? Nabi kata, jubah yang labuh mencecah tanah itu. Itulah tahap iman Saidina Umar. Terlalu hebat iman dia sampai jubah tu labuh lah. Kan labuh ni, yalah dari segi hukum berpakaian kita tak boleh sampai labuh macam tu. Itu melambang kesombongan kan. Tapi nak sebut dalam mimpi tu, itulah level iman Saidina Umar. Sahabat lain Nabi tak mimpi jubah labuh. Umar seorang je. Nampak ibu sekalian. Jadi sebab saya cerita sikit Saidina Umar ni, pasal tadi kita bincang pasal dia. Kan? Bila dia dengar ayat surah Saffat tadi, sampai dia sakit, sebab dia menjiwai dan memikirkan pasal hari mahsyar itu. Allahu Akbar. Baik, sambung lagi bacaan. Jadi seorang hamba itu tidak akan boleh mencintai Allah kalau dia belum mencintai Al-Quran. Itu keyword dia, kunci dia tu. Kita takkan mencintai Allah kalau tidak mencintai Al-Quran. Sebab Quran itu kalam Allah.
agak mustahil lah kan. Kita tak reti Quran, kita boleh kasih cinta pada Allah dengan hebat. Agak mustahil. Sebab Quran itu kalam Allah. Dia bukan kalam manusia, dia kalam Allah. Kalam yang mulia. Sebab itu dia sebut orang yang boleh mencintai Allah bermakna dia pasti akan mencintai Al-Quran terlebih dahulu. Sebab daripada Quran lah kita akan kenal Allah itu siapa. Walaupun nanti orang kata, Ustaz, kalau kita tak baca Quran pun bukan berdosa. Betul lah. Dan baca Quran ni bukan wajib. Sunat saja. Ibu-ibu hafal Quran pun, walaupun baru 3 kul, kuat gelak macam betul lah. Kan? Kita ni hafal Quran sikit-sikit lah. Hafal Quran tak wajib. Baca Quran pun tak wajib. Yang wajib ikut Quran. Itu kena faham elok-elok dulu. Kan? Yang wajib ni kita ikut, beriman, percaya, akur dengan Quran. Hak tu wajib. Betul. Kalau kita tak baca Quran pun, bukannya boleh masuk neraka pun. Betul? Tapi kena ingat pula satu sudut lain. Orang yang dekat diri dengan Quran, maksud dia baca, dia cuba hafal, dia mentadabur, dia faham, dia mengaji tafsir, dia mengaji bab ilmu Quran, ulumul Quran. Ini satu kemuliaan yang Allah beri pada dia. So sekarang ni kita nak jadi orang mulia ke orang hina? Mestilah kita nak jadi orang yang mulia. Dan kalau nak mulia, dekatkan diri dengan Quran. Jangan jauh-jauh, jangan terpisah dengan Quran. Sebab kemuliaan tu Allah yang bagi. Ibu-ibu cuba tengok adik-adik kita, anak kita yang hafal Quran. Macam mana Allah muliakan mereka. Kan? Ramadan, surah masjid, semua cari budak tahfiz. Mana dia cari budak bola? Tak ada. Kecuali budak bola tu memang hafiz Quran kan. Itu untung dia dua. Dunia dapat, akhirat pun dia dapat lah. Tapi biasa tahfiz ni, Ramadan laku lah. Cari budak-budak tahfiz yang sedap sikit suara, jadi imam tarawih. Kan? Dia akan cari juga. Sebab itu salah satu kemuliaan. Jadi ingat, kita ni hidup nak mulia. So mulia ni mesti dekatkan diri dengan Quran. Sebab Quran ni bukan kalam biasa, ibu-ibu sekalian. Dia kalam Allah yang sangat hebat dan tolong hargai kesusahan sahabat selepas Rasulullah wafat. Macam mana mereka nak susun Quran. Tolong hargai balik. Kan zaman Nabi, Quran hanya ditulis di atas pelepah tamar. Batu-batu, kertas-kertas sikit-sikit. Lembaran saja, lebaran-lebaran. Dia keping-keping lah. Dia tidak dibukukan. Macam Quran satu masah macam kita hari ni, tak ada. Lalu apa yang berlaku? Lepas Nabi wafat, naik Abi Bakrin jadi khalifah. Abi Bakrin jadi khalifah tak lama 2 tahun. Lepas tu dia wafat. Ujian besar Abi Bakrin, dia terpaksa menghadapi 2 golongan yang murtad. 2 kelompok yang murtad, masa dia naik dia jadi khalifah, ada 2 kelompok yang Islam tetapi murtad. Yang pertama, golongan yang enggan bayar zakat. Alasan dia apa? Nabi dah tak ada nak bayar buat apa? Itu alasan dia. Sedangkan zakat tu, aqimus solah wa atu zakat, itu perintah Allah. Tak kira Nabi ada ke tak ada, itu arahan Allah kan. Itu hak Allah. Kau lawan, kafir, murtad. Itu cerita dia. Yang kedua, golongan yang mengaku Nabi palsu. Nabi palsu ni dipimpin oleh Musailamah Al-Kazab. Abi Bakrin siap tentera dia berlawan dalam satu perang namanya Perang Yamamah. Musailamah pegang tim belah sana, tim Nabi palsu. Berapa ramai tentera dia? 40,000 orang. Dia yang mengarut ni memang ramai. Dan sungguh. Cuba tengok live yang mengarut. Ramai tak? Apa? Live menyanyi, berjoget, cari hantu. Ramai. Cuba live kuliah pagi ni. Tak, dia 40,000 dia.
Kan? Adalah berapa ratus sikit. Alhamdulillah lah jadilah tak. Daripada tak ada. Cuma nak sebut, geng Nabi palsu 40,000. Lawan geng Abu Bakar tak sampai 10,000. 5 ke 7 macam tu je. Tapi Allah izin menang ibu-ibu sekalian. Sebab siapa kepala dia? Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid ni sahabat Nabi yang digelar Saifullah. Pedang Allah. Bukan garpu. Pedang. Dipanggil pedang Allah. Sayyidina Hamzah Asadallah. Singa Allah. Allahu Akbar. Bukan kucing loh, singa. No. Allahu Akbar. Itu gelaran yang memang kita salute lah. Kan? Singa Allah nak menggambarkan hebatnya Sayyidina Hamzah, pak saudara Nabi. Yang Khalid, pedang Allah. Pedang Allah, bukan main. Masa perang Yamamah, Khalid tetak semua, habis. Dan akibat peperangan itu, 70 orang penghafaz Al-Quran mati, syahid. Abu Bakar, dia nampaklah yang dia mati ni, tapi dia tak berapa perasan lagi. Saidina Umar dan Osman dah mula nampak dah. Dah mula memikir macam mana nak selamatkan Quran. Jadi mereka bagi cadangan dekat Abi Bakrin. Wahai Abi Bakrin, sebab kamu ni khalifah, kau ni raja, ketua. Jadi apa kata kita bukukan Quran boleh? Abi Bakrin mungkin masa tu dia pun tengah bela sekejap kan. Dia pun tak boleh nak mikir sangat. Dia kata, aku takkan buat perkara bid'ah yang Rasul tak pernah buat. Abi Bakrin kata, aku tak pernah dengar masa Rasul hidup, dia suruh kita buku-bukukan Quran jadi satu kitab. Tak ada. Semua tulis atas kertas lebaran macam tu je. Tak pernah Nabi suruh pun. Lalu Abi Bakrin dengan Sayyidina Umar dan Sayyidina Osman kata, wahai Abi Bakrin, kau tak tengok ke 70 orang dah mati ni? Tukang hafaz yang elok-elok semua dah habis ni. Kalau kita tak buat something, sesuatu, nanti Quran hilang, kau nak jawab depan Tuhan. Itu je ayat Sayyidina Umar bagi. Kau nak jawab tak depan Tuhan besok? Abu Bakar kata betul juga. Okey, kumpulkan penulis Quran. Sahabat yang terror, yang pandai, yang cantik tulisan dia. Antaranya Zaid bin Sabit. Antaranya, tak silap saya, Salman Al-Farisi. Dan juga Sayyidina Ali. Dia ada 4 orang. Seorang lagi saya tak ingat siapa. 4 ni penulis. Okeylah. Dah tulis. Kan awal-awal tak ada baris kan? Tak ada baris, tak ada titik ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu pergi muzium kat Mekah. Muzium Quran tu kan? Cintai ada satu Quran tu, tak ada baris. Panggillah Kori handal macam mana pun suruh dia baca. Hitam dia depan tu. No? Tak boleh baca punya. Kan? Saya panggil anak murid masa umrah kan. Siapa terror baca Quran, mesti sekejap. Saya kata, cuba baca sekejap. Ustaz belanja nasi kambing lepas ni. No? Tobat, apa pun tak boleh depan tu kan. Tak boleh baca, baris tak ada. Titik pun tak ada, apa yang nak dibaca. Jadi akhirnya penulis dah ada. Bacaan tu nak ambil bacaan siapa? Bacaan yang paling tepat dengan Rasul, nak cari siapa punya bacaan. Itu pula masalah ketika itu. Nak ambil bacaan si Polan ni ke, si A ke, si B ke, si C ke, siapa nak cari? Yang bacaan dia dianggap betul-betul tepat dengan apa yang Nabi pernah baca dulu. Pusing-pusing, cari-cari, kona-kona, akhirnya jumpa. Mereka sepakat mengambil bacaan Quran yang dihafal dan yang dibaca oleh anak Sayyidina Umar yang bernama Hafsah binti Umar radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka setuju ambil bacaan Hafsah. Sebab Hafsah adalah penghafaz Al-Quran di kalangan muslimat. Allahu Akbar. Besarnya jasa anak Sayyidina Umar yang pernah jadi isteri baginda yang mulia. Punyalah susah ibu-ibu sekalian. Daripada nak kumpul, nak buat satu fatwa, nak bukukan Quran tu atas perbincangan.
yang asalnya Abu Bakrin tak berani sebab Nabi tak pernah suruh. Tapi itulah kata Imam Syafi'i, bid'ah yang hukumnya wajib. Bid'ah ni selalu kita dengar haram je kan. Yang ini bid'ah yang wajib, iaitu wajib bagi sahabat membukukan Quran untuk menyelamatkan kitab suci Al-Quran daripada luput atas dunia ini. Allahu Akbar. Besar jasa sahabat. Dahlah, nak tulis satu hal, nak cari baris satu hal, nak cari bunyi yang betul satu hal lagi. Tahu-tahu sampai kita seketul. Seketul tu lah atas hamari buku tu. Berabuk. Usik-usik. Allahu Akbar. Hari ni dalam tab pun kita dah ada Quran. Saya memang bawa je tip ni kulu-kili walaupun dah pecah riuk dah ni. Kan? Pasal Quran saya duduk dalam ni. Kan? Senang. Yang saya nak rojok ayat apa ke apa, senang saya nak semak. Dia pun nipis halus je, ringan je. Kan? Jadi saya usung lah ke mana-mana. Jadi senang rojokkan kita. Dah senang macam ni. Tak baca pula. Walaupun ada baru ni anak murid tanya kan. Dia hantar soalan kat WhatsApp. Kalau kita baca Quran wajib ada wuduk ke? Kalau baca dalam handphone. Saya kata tak wajib lah. Sebab handphone tu bukan Quran. Cuma dalam handphone tu ada ayat Quran. Cuma kalau ada wuduk, lebihlah pahala dia. Itu je lah. Kan? Yang wajib ada wuduk ni kita nak pegang Quran. Baca Quran tak wajib ada wuduk. Itu kena faham situasi dia tu. Membaca Quran tak ada wuduk pun tak apa. Cuma nak ada wuduk ni bila nak pegang Quran. Tapi kalau pegang handphone tab ni, baca Yasin, tak ada wuduk. Tak apa. Pasal ni bukan Quran. Kan? Itu yang ulama' dah bincang lah. Cuma nak sebut betapa senangnya kita hari ni. Jadi janganlah diambil mudah. Tolonglah baca tak? Baca pelan-pelan, insya-Allah. Baik, kita habiskan sikit lagi perenggan tu. Oleh kerana itu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, ataupun nama dia Ibnu Mas'ud lah, nama panggilan dia. Ia berkata, janganlah salah seorang di antara kamu bertanya tentang kecintaannya kepada Allah. Akan tetapi, hendaklah ia bertanya terlebih dahulu, sejauh mana kecintaannya kepada Al-Quran. Kerana sejauh itu kamu mencintai Al-Quran, maka sejauh itulah pula kamu akan mencintai Allah. Dan sebanyak apa kadar kecintaanmu kepada Quran, maka sebanyak itu pula lah kecintaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Ibnu Mas'ud, ukuran kita terhadap Quran, terhadap Allah, diukur pada Quran. Dia tak boleh lari punya. Sebab Quran itu, saya dah kata dah tadi, kalam Allah. Mukjizat, wahyu. Dia bukan kalam Nabi, bukan. Nabi hanya sebut saja. Jibril ajar Nabi, turun bawa wahyu. Dahlah susah wahyu ni, ibu sekalian. Sahabat menceritakan, kalau wahyu turun musim sejuk, Nabi pecah peluh. Dekat Madinah turun ayat. Madinah ni kita tahu dah. Kalau Madinah, Mekah sejuk, Madinah lagi sejuk. Mekah panas, Madinah lagi panas. Dia special sikit Madinah ni. Dia paling panas dan dia paling sejuk daripada Mekah. Masa turun ayat di Madinah, sahabat kata musim sejuk, kami tengok ni, dahi Nabi pecah peluh, wahyu turun, punya susah. Kalau Nabi duduk atas unta Nabi terpeleot, kaki jatuh. Beratnya wahyu Quran. Hari pertama Jibril datang peluk Nabi dekat Gua Hira. Setelah hampir 4 tahun Nabi beruzlah turun naik di Gua Hira. Akhirnya tepat umur Nabi 40 tahun, Jibril datang peluk. Dalam riwayat sebut, Jibril datang menyerupai seorang lelaki.
berpakaian serba putih. Dia peluk Nabi dan Nabi tak tahu itu siapa. Nabi tak menyangka kejadian itu. Orang kampung saya sebut unexpected. Tu yang jenuh aku hafal pagi tadi. No? Kan? Benda yang Nabi tak sangka. Allahu Akbar. Nabi duk ulang alik. Macam kita ulang alik masuk gua. Tiba-tiba datang satu mamat mana ni. Peluk kita elok-elok. Sampai Nabi kata aku sampai sesak nafas nak mati. Masa dia peluk dah tak menyawa. Iqra' ya Muhammad. Nabi kata aku tak erti baca. Semua tahu cerita tu kan. 3 kali barulah turun Iqra' bismi Rabb. Habis peluk 5 ayat tu Nabi tak tengok kiri kanan. Nabi lari turun balik. Sampai di kawasan Ajiat. Dekat nak sampai Kaabah rumah Nabi kan. Ajiat kan. Dia ada Ajiat, Misfalah. Lagi apa nama tempat saya dah tak ingat. Ada 3-4 penjuru Kaabah tu. Nama-nama kawasan. Dan bila Nabi sampai Ajiat, apa berlaku ibu-ibu sekalian? Nabi lari tak tengok belakang dah. Sebab Nabi tak tahu itu siapa. Lari pecah peluh, pucat lesi muka. Dan sampai Ajiat Nabi berhenti, Nabi tengok langit jadi gelap. Nabi toleh-toleh ke atas, tengok-tengok Jibril. Tapi Nabi tak tahu itu Jibril lagi. Nabi tengok satu makhluk yang mendepakan sayapnya. Dan Nabi kata, aku tengok dekat kaki langit tu, kaki sahaja. Kaki Jibril saja. Kepala tu tak tahu, ke atas puncak tak nampak. Nampak kepak dengan kaki dia menjulur sampai ke langit. Nabi balik-balik, ialah berbetulan Khadijah isteri Nabi yang pertama. Itu hikmah menikah janda tu. Tak sungguh, ni bukan saya nak kenen suruh abang-abang kita cari janda pula, bukan. Tapi kalau ada silalah. No? Syarat kalau berani. No? Kan? Hikmah dia sebab Khadijah pernah ada suami. Jadi bila Nabi balik pucat lesi, Khadijah tak cakap banyak. Bila Nabi kata zammiluni, selimutkan aku, Khadijah pun ambil selimut, tutup Nabi semua, Khadijah duduk diam je. Kalau isteri Nabi pertama anak dara, habis dah. Memang kena syarah punya pagi tu. Kan? Ni kenapa ni bang? Saya dah cakap jangan lari pergi gua tu. Tengok ni apa dah jadi ni. Popet. Ya Nabi dah pucat lesi ni. Agak-agak jadi macam tu. Kalau first isteri Nabi tu anak dara. Boleh jadi macam tu. Tapi sebab janda ni dia ada pengalaman dengan suami pertama kan. Dia boleh handle kes tu. Jadi dia pun relax, tenang Nabi, relax dulu. Lepas tu dia pergi dapur, bancuhlah kopi redik ke satu. Bawa ke Nabi. Nabi dah lapang sikit kan. Dia pun kata, tak apa bang. Ni ada saya bancuh teh kopi sikit ni. Abang minum saya abang cerita pada saya. Dalam riwayat, disebut Nabi kata apa? Nabi kata, bila isteri dia tanya, abang apa masalah sebenarnya? Dia kata, aku nampak jembalang tanah. Sungguh. Dalam riwayat sebut, Nabi kata aku nampak hantu. Satu riwayat lagi, jembalang tanah. Sebab Nabi tak kenal itu siapa. Nabi pernah menyangka ke dia nak jadi Nabi? Dia pun tak tahu. Dia tak expect benda tu dan dia kata, aku nampak jembalang tanah. Lalu isteri dia kata, abang jangan mengarut bang. Abang ni orang baik. Itu point. Itu panjang pula kalau nak hurai kan. Ibu-ibu tak sempat pergi Giant lagi. No? Itu kita hurai lain kali. Kan? Cuma nak sebut susahnya nak kumpul wahyu. Nabi nak terima wahyu pertama sampai lelah macam tu. Tiba-tiba Quran dekat kita seketul, ibu-ibu sekalian. Tolonglah. Saya pesan untuk diri saya dan kita semua. Yalah, pakat-pakat baca, tadabbur sikit-sikit tak. Mudah-mudahan InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang boleh kita kongsikan sedikit. Baris yang berikutnya, itu dah masuk cerita lain. Pasal sahabat baca Quran, kuda ni meronta. Apa yang berlaku, kita akan bincang.
pada jadual kita, kalau ikut jadual asalnya 4 November. Mana Hajar Salwa? Tak adalah. Jadi kemarin Hajar Salwa WhatsApp saya minta laluan. 4 November hari Isnin. Itu jadual saya Isnin pertama, Isnin ketiga. 4 dengan 18 November. So 4 tu saya tak tahu ada program apalah, tapi Puan Hajar Salwa minta laluan. Dia kata boleh tak 4 tu Ustaz tukar ke Selasa ke-4. Bertukar yang first week tu saya ditukarkan ke Selasa minggu ke-4 lah. Itu saya kosong. Ustaz Selasa siapa? Ustaz Zamri punya jadual. So dia tak dapat datang yang minggu ke-4 tu. So saya ambil yang situ, mengganti yang 4 bulan tu. Dan cuma jadual saya yang minggu ketiga tu on macam biasalah. Cuma bertukar yang first week tu saja. So kita akan jumpa lambat lagi lah, 18 November. So sebab saya kata lambat tu, belilah stok banyak. Karipap yang saya nak jual kejap lagi ni. Itu sebenar point dia. No? Yang buat-buat heran, siapa Ustaz tu kona-kona cerita. Baik. Bergurau. No? Tapi serius juga. No? Baik, jadi ibu sekalian, wallahu ta'ala a'lam. Itu yang boleh kita share sedikit untuk pagi ni. Dan sebelum saya tangguh, macam biasa ada 2-3 perkongsian ringkas. Yang pertama, kutipan tabung juga, selain banjir tadi, kutipan tabung Al-Fadhil Ustaz Farhan kita lah. Kita bantu lagi setakat mana yang kita boleh lah, sebersikit insya-Allah. So terima kasih pada sumbangan ibu-ibu juga pada pagi ni, tuan-tuan juga. Dan yang kedua, umrah Januari, 27 Januari, cuti sekolah. Masih ada lagi kekosongan. Kalau ada yang nak join dengan saya, boleh roger-roger lah untuk dapatkan detail dan sebagainya. Dan yang ketiga, pagi ni kita ada sedikit jualan. Karipap frozen, ada stok. Kemudian kuih tiram, lidah buaya tu. Bawang putih goreng, yang sangat sedap tu. Yang dah sampai ke Mongolia. Ada geng, mana entah geng TikTok, dia ambil 6 bekas tu, 6 balang. Dia kata saya nak pergi Mongolia Ustaz. Saya kata akak kerja ke nak pergi penghabis duit jalan. So saya akan membawang di Mongolia dengan bawang Ustaz. Kan? Nanti saya tengok gambar saya hantar. Tak hantar-hantar sampai ke Sudah. Belum sampai lagi gambarnya. Jadi bawang putih tu ada, dan ada sikit lagi sambal bilis dengan pucuk ubi tu lah. Jadi macam biasa, harap beratur, tenang-tenang. Jangan berebut. InsyaAllah stok cukup lah. Baik, itu saja. Terima kasih. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah, suratul As, dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.